kita mengulas isu kenaikan harga barang dan apa kata pembekal ayam. Dan kita bersama dengan pembekalnya, Puan Nurul Huda Hayati Abdul Rahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dah berapa lama terlibat dalam industri ni? Dalam industri ni masih baru dalam 3-4 tahun yang lalu lah. Jadi masih lagi belajar kan. Tapi isu ayam ni sentiasa ada naik turunnya. Jadi ayam ni juga sentiasa hari-hari orang makan. Betul. Di keperluan harian. Jadi 3-4 tahun tu maksudnya juga pernah terlibat membekal ketika sebelum pandemik. Jadi macam mana melihat perubahan sebelum dan selepas? Kita dah masuk ke lebih setahun kan dalam perjuangan COVID-19 ni. Sebelum tu macam mana? Adakah terkawal ataupun bila masuk siri yang ni lebih mencabar? Pada pengalaman saya berbanding tahun-tahun yang lalu, jadi tahun ni agak kenaikan dia agak tinggi. Berbanding tahun-tahun yang lepas, boleh dikatakan okey lah. Jadi, tapi ayam ni bila PKP ke, tak PKP ke, dia tetap ada permintaan sebenarnya. Tapi sejak akhir-akhir ni dalam 2 minggu ke 3 minggu yang lepas kan, peningkatan amat tinggi. Jadi saya pun bagi pihak ada pengedar-pengedar berdekatan tu, berbincang juga berkenaan dengan isu ni kan. Jadi dia orang pun bersetujulah, memang permintaan tu ada, tetapi dengan isu kenaikan harga ni memang agak tinggi. Ya, punca paling utama disebabkan yalah punca ni kita pun tak dapatlah nak nafikan. Mungkin daripada yang saya dapat tahu ada daripada segi makanan kan, ledaknya apa semua. Tetapi kami tak boleh nak buat apa. Betul ya. Sebab dari ladang kan ada isu tu timbul. Ya, daripada ladang. Jadi daripada ladang harga macam tu dapat kat kami pun tak paksa membuat rate yang kami sedia ada lah kan. Jadi kalau kita nak teruskan macam mana? Kalau nak turunkan sangat pun, kami pun ada tanggungan. Betul, kos operasi lagi kan. Jadi bila kita menceritakan kepada pelanggan, mereka tak dapat menerima lah. Kalau untung sekat sekilo, katakan 1 sen, siapa yang nak berniaga kan. Sedangkan kita ada pekerja yang bertanggungjawab untuk mengedar. Jadi macam mana cara terbaik? Adakah ada persatuan ataupun ada kelompok-kelompok tertentu yang memang memperjuangkan? Untuk kami ni dalam kawasan saya Sungai Buloh, jadi ada beberapa orang ni kami berbincang dan kami juga tak boleh nak terlalu ikut kan. Jadi kami ada rate tertentu juga untuk nak bayar staff, nak bayar kos proses, nak bayar kos untuk penghantaran. Jadi kami mengikut apa yang kerajaan bagi, tetapi masih ada benda-benda yang terpaksa kami ikut rate kami. Okey. Yang tu tak boleh ubah lah ya, sebab mengambil kira keperluan kos operasi dan sebagainya. Jadi adakah mewakili pihak pembekal, keluhan itu juga didengari sebab tak boleh terlalu ikut harga yang ditetapkan kerajaan, perlu juga fleksibel dan menerima juga situasi permasalahan semasa ini. Sebab kita bukanlah setiap yang masa macam ni, tapi bergantung kepada situasi ya. Contohnya macam nak menyambut raya ni. Jadi sebenarnya harga ayam ni sejak sebelum ni pun dia ada turun naik sebenarnya. Betul. Jadi cuma bila masuk isu yang ni saja, yang harga tu memang mendadak sangat. Jadi inilah yang kami pening sebenarnya. Pening. Bila kalau kata nak permintaan untuk ayam tu memang akan ada dan akan cukup sebenarnya. Jadi bila kes-kes macam ni kami bincang dan buat kami ikut, dan apa yang kami buat tu ikut skop yang kami ada lah. Itu sebenarnya. Jadi bila ada yang mengeluh mengadu, macam mana apa reaksi yang harus dimaklumkan kepada pelanggan? Okey, sebenarnya ada 2 benda. Pelanggan ni ada 50 yang bersetuju, 50 yang faham. Yang faham lah. Yang bersetuju tu dia akan mengikut. Dia tak kisah. Janji ada ayam, dia boleh makan kan. Yang satu pihak lagi macam pelanggan-pelanggan sedia ada ni, dia orang faham. Cuma dia orang akan membuat permintaan tu kurang. Maksudnya dia beli, dia order tu katalah dulu 1000 ekor. Dia akan kurangkan. Mungkin 700 ataupun 500 ekor. Contohlah. Macam tu. Jadi pelanggan-pelanggan kami akan macam tu. Daripada pihak kami pula, kadang-kadang kesian juga. Terlalu tinggi kan. Kami juga akan mengurangkanlah sedikit keuntungan kami tu. Tapi tak bolehlah terlalu. Betul. Apa lagi cabaran sebagai pembekal, sebagai pengetahuan kepada
penuntun pengguna dia. Cabaran kami ni itulah bila harga daripada ladang naik, kami yang terpaksa juga menggandakan marketing lah. Dan juga mencari alternatif-alternatif lain untuk membantu staf-staf kami juga kan. Jadi di situlah kami amat-amat berharaplah pihak berwajib mengambil kira juga faktor-faktor keuntungan daripada pihak pengedar lah. Pernah mendapat isu yang kritikal, mungkin penyimpanan stok dan sebagainya? Penyimpanan stok. Nak mengagihkan kepada ni ke, ada isu tak? Kalau pada situ tak berapa ada isu sebab daripada pembekal, daripada peladang terus hantar ke pembekal dan akan, contoh ayam daging ni akan diproses pada sebelah pagi, awal pagi, pukul 4, pukul 5 pagi. Itu ayam daging. Tapi macam ayam dara juga, saya pun ada supply ayam dara juga, ayam frozen tu. Jadi pembekalan bulan Ramadan ni amat tinggi sangat. Kadang mencari stok tu, tambah yang sekilo tu, ya Allah, pening kepala. Stok tak ada, permintaan terlalu tinggi. Tinggi ya? Sangat-sangat tinggi. Sampai kadang-kadang malam pun jari lagi kan. Hidup pun kadang-kadang tak tentu lah. Jadi maksudnya kalau menjelang raya ni orang nak beli agak-agak lah sebagai pembekal ataupun sebagai pengeluar, mungkin melipat gandakan lagi penghasilan ayam dara contohnya? Ya. Kami ni sangat-sangatlah mencari pembekal-pembekal ayam dara juga untuk sama-sama, dan kami juga pelanggan-pelanggan kami memang mengambil ayam dara ni terlalu banyak. Macam kami sendiri ada satu company tu sehari ambil, satu company saja ada 500-600 sehari. Jadi kadang-kadang nak mencari untuk dia orang, priority dia orang tu kan amat tinggilah. Jadi jangkaan bila rasanya lepas raya nanti dah surut ke isu ni Sebab sekarang ni ialah permintaan tinggi sebabkan musim perayaan. Isu ni saya pun nak cakap pun tak tahulah, tapi selagi ada orang makan, selagi manusia ada ayam, insya-Allah permintaan ada. Itu. Jadi kita tak payah risau. Cuma kita menjaga pada itulah yang daripada peladang kan. Kita nak harga yang berpatutan lah. Jadi kita tak naklah kami nak memberikan harga kepada pelanggan pun yang sewajarnya. Jadi kalau dia orang suka, dia akan beli lagi. Dan kita pun, ekonomi kita pun akan meningkat. Itu dia, yang penting jual beli itu rancak ya. Ya. Peniaga faham, dan mungkin juga kepada mereka yang menjual di pasar malam pun, kalau tengok ada kenaikan harga tu faham-fahamlah, sebab ia bermula daripada di tempat A lagi, bila sampai ke tempat E, F, G semua dah ada peningkatan sikit harga. Fahami situasi dan bukannya sengaja untuk menaikkan harga. Ya, betul. Hari sekali apa harapan kepada semua orang supaya kita memahami situasi dan bersama menghargai perjuangan individu yang memastikan ia sampai ke meja anda. Ya. Harapan daripada kami ni agar pihak yang terlibatlah, macam pihak berwajib boleh memantau juga daripada bawah, dan daripada peladang dan peternak dapat memberikan harga yang sewajarnya. Dan daripada pembeli sudah pastilah dia orang nak harga yang terbaik kan. Dia orang kadang-kadang tak kisah, janji harga elok, makanan elok, dia akan beli. Itu saja. Jadi kami daripada pihak pembekal pula memberikan servis yang terbaik. Itu saja, mencari yang halal itu fardu. InsyaAllah. Tadi Puan dah sebutkan bahawa selagi orang makan kan. Jadi antara tanda kebesaran Allah ialah tidak melupuskan pun tidak melenyapkan makanan yang memang manusia perlukan. Contohnya macam ayam dan lembu. InsyaAllah di Ramadan ini kita banyakkan merenung dan mencari maksud di sebalik zikrullah. Terima kasih kepada Puan. Puan Nurul Huda Hayati Abdul Rahim, pembekal ayam yang itulah mencari rezeki, dan juga dia mencari rezeki bersama, dia juga memberikan rezeki itu berkembang melalui penjual-penjual, insya-Allah dengan menjaga harga dan tidak berlaku khianat kepada semua orang.